Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Tindakan menyerang, menawan dan membawa tawanan pulang ke Aceh adalah tindakan biasa bagi Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Penawanan kerabat diraja Johor dan Pahang dilakukan serentak dengan usaha Mahkota Alam menggalakkan penduduk dari jajahan takluknya berpindah ke Aceh. Kerana Aceh sedang mengalami kekurangan penduduk kesan daripada kerapnya peperangan dengan Portugis di Melaka, Johor dan negeri-negeri Melayu di Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu. Bagi mengisi kekosongan itu, penduduk dari Sumatera Barat, Kedah, Pahang, Johor, Melaka, Perak dan Deli digalakkan berpindah ke Aceh. Dalam buku penulisan Lainan 1973 menerangkan keadaan tersebut seperti berikut. The King of Pahang running into the train of the King of Aceh like a common person. He, the rule of Aceh, had conquered Pahang and carried off more than 10,000 of it inhabited of Aceh. Tiada siapa dapat membayangkan bagaimana keadaan rakyat Pahang seramai itu dipaksa berpindah ke negeri lain dengan perjalanan dan pengangkutan yang amat sukar, termasuk berjalan kaki serta menaiki perahu selama berminggu-minggu. Korban bagi penghijrahan ini juga besar kerana kekurangan keperluan asas dan perjalanan jauh, terutama apabila melibatkan kanak-kanak dan golongan wanita. Menurut Lainan 1973 lagi, Kapten Best yang melawat Aceh pada awal tahun 1600 menggambarkan keadaan seperti berikut. The whole territory of Aceh was almost depopulated by war, execution, and oppression. The king endeavored to repeople the country by his conquests. Having ravaged the kingdoms of Johor, Pahang, Kedah, Perak, and Delhi, he transported the inhabitants from those places to Aceh to the number of 22 person. But this barbarous policy did not produce the effect he hoped, for the unhappy people being brought naked to his dominions and not allow any kind of maintenance on their arrival and died hunger in the streets. Penghijrahan secara paksa dalam jumlah yang besar dan melalui kekerasan dalam keadaan yang serba kekurangan sudah pasti memakan korban yang besar. Huraian ini adalah gambaran keadaan yang dialami oleh rakyat Johor sahaja. Belum lagi huraian melibatkan penduduk dari negeri-negeri lain, terutama penduduk Kedah yang turut diperhambakan dengan kejam oleh Raja Siam. Semasa Batu Sawah diserang, sekurang-kurangnya 1,000 orang penduduk Johor turut dikerah berpindah ke Aceh bersama-sama kerabat diraja Johor. Ahli sejarah Aceh menjelaskan bahawa penghijrahan itu berlaku dalam keadaan biasa sahaja. Malah ketibaan mereka di Aceh seolah-olah diterima dengan baik. Muhammad Jamil Yunus 2009 misalnya menulis bahawa Sultan Mahkota Alam mempunyai sikap terbuka terhadap orang-orang dari Tanah Melayu dan Patani. Malah mereka diberikan kampung-kampung khas
sebagai tempat untuk menetap. Seperti catatannya, pembesar-pembesar raja dan orang-orang yang berasal dari Malaya dibawa ke Aceh itu, mereka disantuni, diberi tempat tinggal yang juga diberikan daerah perkampungan yang disukai seperti Kampung Kedah, Kampung Pahang, Kampung Perak, Kampung Patani dan Kampung Johor. Walau bagaimanapun, korban dari polisi takluk dan paksa pindah tidak dinyatakan oleh ahli sejarah tersebut. Kesan migrasi penduduk dari negeri-negeri Melayu di semenanjung tanah Melayu ini masih jelas kelihatan hingga ke hari ini. Misalnya, sebahagian besar penduduk Pulau Kampai, yakni Aru dan Tamiang, sehingga kini masih bertutur menggunakan bahasa Melayu dialek Kedah. Di Bandar Aceh sendiri terdapat kawasan yang dipanggil Kampung Kedah dan Pasar Kedah. Penduduk Tamiang dan Pulau Kampai juga meneruskan adat istiadat perkahwinan, keraian dan kematian sama seperti adat istiadat Melayu Kedah, kerana mereka berada dalam kelompok yang besar, menyebabkan penyerapan terhadap budaya tempatan sukar berlaku walaupun mereka telah lama berada di sana. Sebagai contoh, bagaimana Tun Sri Lanang pada mulanya ditawan dan dibawa ke Aceh bagi menghadap Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam selepas Johor tewas pada Aceh di Pasir Raja, Kota Tinggi pada 7 Mei 1613. Beliau tidak dihukum bunuh atau diseksa. Sebaliknya, Tun Sri Lanang dilantik oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam sebagai pembesar atau raja bagi negeri Samalangga dalam salah satu kawasan dalam negeri Aceh. Pemasyhuran tersebut dilakukan dalam istana dengan disaksikan oleh pembesar lain termasuk ulama ternama Aceh. Acara pertabalan dilakukan sebanyak 2 kali, iaitu di hadapan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dan kali kedua di hadapan Seri Sultan Taj Al-Salam Safiatuddin, iaitu Sultanah Aceh, Puteri Mahkota Alam. Peristiwa bagaimana Tun Sri Lanang terpilih sebagai raja juga sangat menarik, dan lebih menarik apabila di Aceh, peristiwa itu disebut sebagai peristiwa di laut. Semasa pembesar Samalangga hendak memilih raja, penduduk Samalangga mencalonkan 11 orang calon, tetapi jari mereka tidak sesuai untuk menyarung cincin khas yang ditempa bagi penentuan terhadap pelantikan Raja Samalangga. Hanya jari kelingking Tun Sri Lanang sahaja yang sesuai dengan saiz cincin tersebut. Dengan itu, Tun Sri Lanang telah dilantik sebagai Raja Samalangga. Isu dan peristiwa penyarungan cincin ini hanyalah usaha yang dilakukan sebagai peneguhan betapa layaknya Tun Sri Lanang menjadi Raja Samalangga. Dan cerita penyarungan cincin ini juga mempunyai persamaan dengan banyak cerita rakyat di Kepulauan Melayu. Dalam perjalanan ke Samalangga, ke-11 calon lain telah membuang Tun Sri Lanang ke tengah laut di Lawung. Tetapi Tun Sri Lanang diselamatkan oleh Maharaja Lela Quruun Jureh bersama Tengku Nek Muratsa. Seterusnya, Panglima Nyak Dom telah menghadap Mahkota Alam dan mengkhabarkan peristiwa itu. Mahkota Alam telah murka dan memerintahkan supaya ke-11 pembesar tersebut dipancung. Mulai hari itu, Tun Sri Lanang telah memerintah Samalangga antara tahun 1615 hingga 1659. Pelantikan Tun Sri Lanang menunjukkan bahawa Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam adalah seorang yang berfikiran terbuka dan sanggup menerima orang luar sebagai anggota pemerintahnya. Sama dengan amalannya yang mengumpulkan ulama dari semua negara Islam seperti Semenanjung Arab untuk memakmurkan Aceh sebagai Serambi Mekah. Berdasarkan kajian ini,
bukan Tun Sri Lanang sahaja yang dilantik sebagai pembesar, tetapi juga beberapa orang kenamaan dari negeri lain juga pernah dilantik sebagai pembesar Aceh, seperti yang dihuraikan oleh Muhammad Jamil Yunos 2009. Orang-orang sudah sadar dan insaf diberi jabatan di dalam pemerintahan Aceh. Di antaranya, yang ada yang dijadikan Menteri Sri Paduka Raja, orang kaya besar dari Perak, menjadi Temenggung. Sri Panglima Berkuda dari Perak menjadi Panglima Angkatan Berkuda, Sri Raja Panglima Berkuda. Dari Melaka menjadi Bentara, iaitu Kepala Jawatan, Jawatan Mahaban, Sekaut. Angkatan Kepolisian, Bintara Raja Laila Perkasa dari Asahan, Bentara Sri Laila Raja dari Perak, dan Keurunjure Raja Laila dari Kedah. Bukti ini menunjukkan bahawa Mahkota Alam menerima pembesar-pembesar Melayu untuk berkhidmat di Aceh berdasarkan semangat seagama, serumpun bangsa, dan sudah tentu yang paling penting ialah mempunyai ketokohan tanpa prasangka dan semangat kedaerahan yang menebal serta sesama etnik yang tidak memberi faedah langsung. Sama seperti yang diamalkan oleh Sultan-Sultan Melaka, Mahkota Alam turut menerima pendatang asing sekalipun tidak berasal dari rumpun Melayu. Baginda dengan hati terbuka menerima orang Arab, Keling, Cina, Turki sebagai penduduk tetap Aceh. Setiap bangsa ini tinggal di kawasan penempatan tersendiri dan berlaku toleransi antara kaum yang sangat hebat melalui perkahwinan campur dengan penduduk Aceh. Oleh sebab itulah mengapa banyak nama negeri dari tanah Melayu berada di negeri Aceh. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.